الشيطان الرجيم. هكذا قال الجمهور من العلماء. وقال بعض السلف يتعوذ بعد القراءة لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وتقدير الآية عند الجمهور فإذا أردت القراءة فاستعذ. ثم صفة التعوذ كما ذكرنا، وكان جماعات من السلف يقولون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا بأس بهذا، ولكن الاختيار هو الأول. ثم إن التعوذ مستحب ليس بواجب، وهو مستحب لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو غيرها، ويستحب في الصلاة في كل ركعة على الصحيح من الوجهين عند أصحابنا، وعلى الوجه الثاني إنما يستحب في الركعة الأولى، فإن تركه في الأولى أتى به في الثانية. ويستحب التعوذ في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة على الأصح الوجهين. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, terjemahannya, galakkan fasal pada menyatakan galakkan memulakan bacaan Al-Quran dengan memohon perlindungan, yakni at-ta'awuz. Perkataan a'udzubillah itu dari segi istilahnya dipanggil dengan at-ta'awuz ataupun al-isti'adah. Apabila seseorang ingin memulakan bacaan Al-Quran, dia digalakkan memohon perlindungan ataupun isti'adah dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Inilah yang dinyatakan oleh jumhur ulama. Inilah itu merujuk kepada ungkapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu. Inilah yang dinyatakan oleh jumhur ulama. Seorang salaf berkata, dia hendaklah membaca isti'adah sebelum membaca Al-Quranul Karim. Dalam naskah asalnya adalah yata'awudz ba'da al-qira'ah. Berkata seorang salaf, hendaklah membaca isti'adah selepas membaca Al-Quran, berdasarkan firman Allah, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Pada perkataan asalnya, وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ يَتَعَوَّذُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ. Berkata sebahagian daripada salaf, hendaklah dibaca ta'awudz itu selepas membaca Al-Quranul Karim, berdasarkan firman Allah Ta'ala, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu membaca Al-Quran, maka hendaklah kamu terlebih dahulu memohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Menurut jumhur ulama, ayat ini bermaksud apabila kamu ingin membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan dengan Allah. Kemudian ila akhir. Tuan-tuan, Imam An-Nawawi kata, dan disunatkan apabila kita nak baca Al-Quran, kita kena baca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pasal apa? Ada dua sebab. Sebab yang pertama, syaitan berjalan di dalam diri kita bersama dengan berjalannya darah. Majrad dam, bersama jalannya darah ni, syaitan berjalan dalam diri kita. Satu. Yang kedua, di antara perkara yang paling tidak disukai oleh syaitan adalah membaca Al-Quranul Karim. Lalu dia akan berusaha kok mana sekalipun akan kacau kita ketika baca Al-Quran. Maka untuk membaca Al-Quranul Karim, kita kena mulakan dengan isti'adah, mohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, bila nak baca, berdasarkan ayat 98, ada di kalangan para ulama menyatakan selepas baca. Pasal apa selepas baca? Pasal Al-Quran ayat tu menyebut fa'iza qara'ta. Kalau kita baca dalam tasrif 14, qara'u, qara'ata, qara'na, qara'ta, qara'tuma, qara'tum. Qara'ta tu fi'lul mudhari'. Beritahu, fi'lul madhi. Fi'lul madhi dengan makna kata kerja pada masa yang lepas. Jadi Al-Quran kata fa'iza qara'ta, apabila kamu selesai baca Al-Quran, fasta'iz billah, maka pada ketika itu minta berlindunglah dengan Allah. Tetapi jumhur kata makna ayat itu ialah, jumhur kata apa? Jumhur kata makna ayat itu adalah wa taqdirul ayat 'inda jumhur fa idza aradta al-qira'ata fasta'iz.
Betul dia datang dalam bentuk fi'lul madhi, tapi apabila kamu telah berkehendak, yakni kamu telah berniat, berazam untuk membaca Al-Quran, maka hendaklah kamu berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Yang ketiga, kemudian sifat isti'azah, sifat bacaan isti'azah tu. Sekali lagi isti'azah tu adalah ungkapan a'udzubillah adalah basmalah, bismillahirrahmanirrahim, tauqalah, la haula wala quwwata illa billah, istighfar, astaghfirullah, tahlil, la ilaha illallah. Tahlil itu bukan nuri, tahlil itu ungkapan la ilaha illallah, itulah disebut sebagai ungkapan tahlil. Okey, antara sifat isti'azah ini ialah a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitanir rajim. A'udzubillahi as-sami'il 'alim, dengan memasukkan dua nama Allah. As-Sami' Maha mendengar, Al-Alim Maha mengetahui, minasyaitanir rajim, daripada syaitan yang direjam. Ungkapan ini tiada masalah. Namun yang terpilih ialah ungkapan yang pertama ketika membaca Al-Quran, berasaskan kepada ayat itu. Allah Ta'ala sebut secara jelas, fasta'iz billahi minasyaitanir rajim, tanpa menyebut As-Sami' dan Al-Alim. Nak sebut a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitanir rajim, a'udzu billahi as-sami'il 'alimil kabiril 'azim minasyaitanir rajim, silakan. Kita menggunakan nama Allah dalam memohon perlindungan dengan Allah daripada syaitanir rajim, itu tak ada masalah apa. Tetapi yang afdal, yang aula, yang terpilih itu ialah dengan mengikut apa yang Quran sebut, iaitu a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Sesungguhnya bacaan isti'azah adalah sunat, bukannya wajib, dan ia disunatkan buat setiap pembaca Al-Quran, sama ada di dalam ataupun di luar salat. Sama ada kita baca dalam salat ataupun di luar salat. A'udzubillahi minasyaitanir rajim, isti'azah itu sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan tengok bacaan tentang perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Itu Bismillah itu dalam mazhab Syafi'i ayat daripada ayat suci Al-Quranul Karim, khususnya surah Al-Fatihah. Maka isti'azah ini sama ada kita baca dalam sembahyang ataupun luar sembahyang. Waladdallin, amin. Kemudian kita kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath. Bagi setiap, ada pandangan menyatakan disunat juga membacanya pada setiap rakaat di dalam salat, menurut pendapat yang sahih daripada dua pandangan di sisi ulama kami. Ulama kami ashabina, istilah yang digunakan oleh Imam Nawawi adalah ashabina. Ashabina itu merujuk kepada ulama dalam mazhab Syafi'i. Menurut pendapat yang kedua, disunatkan membacanya hanya pada rakaat yang pertama. Jika seseorang meninggalkannya pada rakaat yang pertama, dia hendaklah membacanya pada rakaat yang kedua. Sunat beristi'azah pada takbir yang pertama sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah sebelum dalam takbir itu disunatkan untuk beristi'azah, dan ada pandangan menyatakan Fatihah bagi sunat, Fatihah bagi sembahyang jenazah tersebut. Menurut pendapat yang lebih sahih daripada dua pandangan di sisi ulama mazhab kami. Tuan-tuan, bab ni bagi tahu kata sunat bila kita nak baca Al-Quran dalam sembahyang, luar sembahyang, ambil di awal hizib, ambil di awal juzuk, ambil di awal surah, kecuali itu bismillah. Di mana-mana keadaan sekalipun kita nak baca, kita membaca dengan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Di kalangan ulama Arab, bila mereka nak mula mengambil sepotong ayat, contohnya bila orang cerita tentang bulan Rajab ni, orang akan ambil ayat sebagai contohnya adalah ayat daripada ayat yang berbunyi inna iddatasyuhuri 'indallah. Mereka akan mula dengan menyebut ba'da a'udzubillah, setelah aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Ambil sunnah ni, kemudian barulah baca ayat apa yang dia baca, nak baca. Sebagai contohnya inna iddatasyuhur 'indallahi 12 syahran minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Daripada 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Amin. Jadi baca tambah sekalipun dalam luar, ketika nak ambil hujah, ketika nak berucap, ketika nak mulakan ucapan dan sebagainya, mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dan ungkapan isti'azah yang tepat dalam konteks membaca Al-Quranul Karim adalah a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Faslun, wa yanbaghi an yuhafiz ala qira'ati bismillahirrahmanirrahim fi awwal kulli suratin.
سوى البراءة، فإن أكثر العلماء على أنها آية حيث كتبت في المصحف، وقد كتبت في أوائل السور سوى براءة، فإن قرأها كان مثبتا قراءة الختمة أو السورة، وإذا أخل بالبسملة كان تاركا بعض القرآن عند الأكثرين، فإن كانت القراءة في وظيفة عليها جعل كالأسباغ والأجزاء التي عليها أوقاف وأرذاق كان الاعتناء بالبسم الله أشد ليستحق ما يأخذ يقينا، فإنه إذا أخل به لم يستحق شيئا من الوقف عند من يقول البسملة من أول السور، وهذه دقيقة نفيسة يتأكد الاعتناء بها وإشاعتها. Saja saya baca bahasa Arab tu pasal yang pertama nak baca bahasa Arab, yang kedua pasal kita baca kitab Imam Nawawi ni kita ambil hak asal. Ada depa terjemah hak baru ni depa buat kiri kanan. Bahasa Arab kadang bahasa Melayu kiri. Galakkan kata Imam An-Nawawi faslun, pasal pada menyatakan galakkan membaca bacaan pada awal surah, bacaan dan basmalah. Pembaca Al-Quran digalakkan supaya memelihara bacaan Bismillahirrahmanirrahim pada setiap awal surah selain surah Bara'ah. Surah Bara'ah itu surah Taubah. Bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum minal musyrikin. Surah tu, surah Al-Bara'ah tu dipanggil surah At-Taubah ataupun surah Bara'ah. Surah tu memang tidak diturun bersama dengan Bismillah. Dalam mushaf pun kalau tuan-tuan buka, ada perkataan Bismillah ini di awal surah sebanyak 113 kali. Perkataan Bismillah dalam Al-Quran ada sebanyak 114 kali. Di awal surah 113 kali. Sekali duduk kat mana? Sekali duduk dalam cerita Nabi Sulaiman, Suratul Namli, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam An-Nawawi, setiap orang yang membaca Al-Quran mustahabun, digalakkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim pada awal semua surah selain daripada surah Bara'ah. Surah Bara'ah tulis pun tak perlu Bismillah, baca pun tak perlu Bismillah, ambil di tengah pun tak perlu Bismillah, ambil sepotong ayat pun tak perlu Bismillah. Kerana kebanyakan ulama mengiranya sebagai satu ayat Al-Quran apabila ia ditulis dalam mushaf pada setiap awal surah, melainkan surah Bara'ah. Bismillah tu adalah satu ayat daripada ayat suci Al-Quran. Jika kita membaca basmalah, maka dia mensabitkan bacaan lengkap khatam satu Al-Quran atau satu surah. Bila kita baca Bismillah, maknanya surah-surah sebelum tu dikira sabit kita telah khatamnya. Jika dia tidak membaca basmalah, maka dia meninggalkan sebahagian ayat suci Al-Quran di sisi kebanyakan ulama. Indal aktsari. Pasal apa? Kebanyakan ulama menyatakan Bismillah itu ayatun min ayatil Quran. Kalau dia tak baca Bismillah, maka pada waktu itu dianggap kata dia itu tidak membaca sepenuhnya Al-Quran Al-Karim. Jika bacaan itu adalah satu tugasan yang bergaji, seperti satu daripada 7 bahagian, atau beberapa bahagian dalam Al-Quran yang diupah atau diberi bayaran atas tugasnya, maka perlu mengambil perhatian ke atas basmalah agar jumlah tersebut berhak diterimanya dalam keadaan yakin tanpa ada keraguan lagi. Hal ini kerana jika dia meninggalkan basmalah, maka dia tidak berhak mengambil apa-apa bayaran di sisi pandangan ulama yang mengatakan bahawa basmalah adalah ayat yang terletak di permulaan surah. Permasalahan ini merupakan satu penelitian yang bernilai serta perlu diberi perhatian secara serius dan untuk disebarkan. Tuan-tuan, masalah yang kedua ni masalah ada beberapa pandangan Imam Nawawi, imam-imam yang lain berkaitan dengan Al-Quran boleh diupah. Dalam bab awal ni kita dah baca dalam kitab At-Tibiyan ni, upah mengajar Al-Quran itu satu pasal. Itu kesepakatan di kalangan para ulama boleh mengambil upah mengajar Al-Quran Al-Karim berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang bertanya kepada baginda Nabi SAW. Adapun menjadikan Al-Quran itu sebagai upahan, maksudnya menjadikan Al-Quran itu sebagai bahan untuk diupah atas bacaan terhadapnya, boleh ataupun tak boleh. Sebagai contoh, memberi upah kepada orang yang membaca surah Al-Baqarah dan surah-surah yang berkaitan ketika mana naik rumah dan sebagainya lah. Surat itulah tanya ke mana pun, wal afdal, yang paling afdal adalah baca sendiri. Yang paling afdal adalah baca sendiri. Kalau ada pandangan kata boleh upah ataupun tak boleh upah, Imam An-Nawawi kata kalau ada pandangan yang menyatakan boleh upah,
Maka orang yang membaca itu seharusnya dia tidak meninggal bacaan basmalah. Pasal pada tak perlu tinggal, pasal pada tak boleh tinggal bacaan basmalah, pasal yang diniatkannya adalah ayat suci Al-Quran, dan bismillah itu salah satu ayat daripada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Okay. Seterusnya, bab ni bab yang ketiga untuk malam ni, dan kita berhenti tambah ni insyaAllah. Dapat satu lagi. Bab pada menyatakan faslun fa idza syara'a fil qira'ati falyakun sya'nuhu al-khusyu'. Bab pada fasal pada menyatakan membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk dan bertadabbur ketika membaca. Saya nak ajak tuan-tuan untuk tidak tarik. Yang pertama, perkataan khusyuk. Dia main daripada perkataan apa? Dia main daripada perkataan khasya'a. Khusyuk bukan lena. Khusyuk bukan angkat tangan, angkat. Menggambarkan kekhusyukan dengan angkat dah. Khusyuk bukan dengan tak relax dalam solat, tertekan dalam sedar. Khusyuk ni dia main daripada kalimah khasya'a, takut kepada Allah, dan dia duduk. Takut itu adalah takut yang membawa kepada ketenangan. Khusyuk, takut kepada Allah. Fa idza taqarrabta ilaihi fakun khasyi'an. Apabila kamu dah sampai dekat dengan Allah Azza wa Jalla, maksud dekat tu dalam hadis Nabi sebut tempat yang paling dekat dari segi hayat salat ni. Salat ni paling dekat dah. Dari segi pergerakan dalam salat ni paling dekat. Aqrabu ma yakunul 'abdu bainahu wa baina rabbih. Tempat yang paling dekat di antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Wa huwa sajidun. Okay. Bila kamu dekat kepada Allah, fakun khasyi'an. Kamu kena jadi orang yang khusyuk. Khusyuk itu adalah apa? Dengan khusyuk itu adalah tenang, hasil daripada rasa takut kepada Tuhan. Itu khusyuk. Khusyuk bukan dengan makna bagi penggerakan tu apa, menampakkan penggerakan bertambah ke apa ke, angkat bau ke, pejam mata ke tak. Pejam mata lagi nampak hutang. Khasyi'an dengan makna apa? Dengan makna kita rasa takut kepada Allah. Takut itu membawa kepada ketenangan. Allah Ta'ala sebut dalam surah apa? Surah kita baca pagi Jumaat, surah Al-Sajdah. Khasyi'an mutasaddi'an. La, bukan surah Sajdah. Surah apa? Surah yang kedua, juzuk yang ke-28. Surah Al-Mujadalah, lepas Al-Mujadalah Al-Hasyr. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Khashi'an, apabila kalaulah Al-Quran ini diturunkan kepada bukit bukau, dan saya kamu akan lihat dia itu khusyuk, tunduk, duduk dalam keadaan yang tenang, min khasyatillah, hasil daripada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusyuk ialah hal keadaan kita duduk dalam keadaan yang takut kepada Allah yang menghasilkan ketenangan. Membaca Al-Quran Karim dia perlu kepada keadaan tersebut. Yang kedua dia kata, dan mentadabbur. Dalam istilah Arab dia kata apa? Falyakun sya'nuhu al-khushu'a wat-tadabbur. Hendaklah keadaannya itu dalam keadaan yang khusyuk. Tadi kita sebut makna khusyuk, wat-tadabbur, dan tadabbur. Tadabbur ni tuan-tuan ni cukup banyak. Orang buat program tadabbur, orang buat macam-macam. Apa makna tadabbur ni? Tadabbur ni maksudnya berhenti sejenak dan perhati ayat. Jadi kita tengok ni contoh-contoh para ulama as-salafus salih, di kalangan as-salafus salih, bagaimana mereka bertadabbur dengan Al-Quran. Tadabbur ni maknanya kita perhati, kita tengok, kita akhirnya kita mainkan kat diri kita. Mainkan kat diri kita. Ayat terturun, kita kata mungkin yang tidak sempurna untuk kita. Yang tidak memenuhi tuntutan ayat itu adalah kita. Mari kita tengok. Apabila mula membaca Al-Quran, keadaannya hendaklah khusyuk dan bertadabbur ketika membacanya. Dalil-dalil yang menunjukkan perlunya hal tersebut sangat banyak untuk dihitung dan terlalu masyhur atau terjelas untuk disebut. Inilah matlamat dan tujuan yang panggil maqasid. Inilah dia fahuwal maqsud wal matbub wal maqasid. Inilah maksud, inilah matlamat, inilah tujuan, inilah objektif yang diingini daripada membaca Al-Quran Karim. Dengan adanya keadaan ini, dada menjadi lapang dan hati menjadi terang.
Firman Allah Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Quran, maka tidakkah mereka menghayati, mendalami, merenungi, mentadabbur Al-Quranul Karim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkatan agar mereka menghayati ayat-ayatnya, tadabbur ayat-ayatnya, berhenti sejenak, perhati ayat tersebut. Tuan-tuan, 20-22 ujung kita dah sebut tadi. Saya nak ulang sebut. Beza apa antara tafsir dengan tadabbur? Beza apa antara tafsir dengan tadabbur? Tafsir ni dia memerlukan kepada orang yang mempunyai keupayaan. Dia kena faham bahasa. Dia kena reti dan saraf, balaghah, badai, ma'ani. Dia kena faham hukum fiqh. Dia kena ahli fiqh, ahli orang yang memahami. Dia kena faham usul fiqh. Dia kena tahu tentang usul tafsir. Ini tak tafsir Al-Quranul Karim. Tafsir Al-Quran bukan boleh sambil duduk kedai kambing, kedai makan kambing kafe, sambil duduk makan kambing. Tafsir Al-Quran tak boleh. Tafsir Al-Quran dia perlu tengok kepada daqiqul makna, kepada mendalamnya makna, pasal apa Allah Ta'ala letakkan perkataan ini, macam mana siyaqul ayat, sambungan ayat daripada ayat yang sebelum, dan bagaimana sambungan ayat dengan ayat yang selepas. Apa kaitannya? Dia ni ayat Muttah ke? Ayat Madilah ke? Tafsir. Sebab itu tafsir tuan-tuan. Di kalangan para ulama tafsir, antara tafsir ataupun kitab yang menghimpunkan lataif, pegangan di sentuhan-sentuhan berkaitan dengan Al-Quran tapi tidak diiktiraf sebagai tafsir, antaranya adalah tafsir Syekh Qutb ataupun buku kitab Syekh Qutb fi Dhilalil Quran. Fi Dhilalil Quran itu tidak diiktiraf sebab dia bagi dalam bentuk lataif. Dia lebih kepada unsur tadabbur. Yang ujung tu atas kali itu tafsir Ibnu Katsir, Sahih Ibnu Katsir, itu diiktiraf sebagai tafsir, dan dia di antara ummahatul kutub, di antara kitab-kitab utama dalam bidang tafsir, At-Tabari dan sebagainya. Apa beza dengan tadabbur? Tadabbur adalah pemerhatian kepada ayat tersebut, dan kadar tadabbur adalah berasaskan kepada kadar kita. Siapa yang kita tadabbur Al-Quranul Karim? Tuan-tuan, sebagai contoh, kita baca Al-Quranul Karim, cerita tentang hari kiamat. Cerita tentang hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzi sya'nun yughnihi. Baca ayat tu kan? Kita baca. Pada hari itu setiap orang akan lari daripada adik-adik dia. Dia akan tinggalkan mak dan ayahnya. Dia akan tinggal kawan bapaknya, wasahibatihi wa bani. Dia akan tinggal anak dia. Likulli imri'in minhum yawma idzi sya'nun yughnihi. Kerana pada hari itu setiap orang ada urusan yang menyibukkan dia. Pada tahap kita baca terjemahan dulu, kita kata dahsyat kiamat. Dahsyat kiamat. Habis kan? Itu tadabbur, itu makna tadabbur. Kita aku nak jadi macam mana pada hari kiamat pula. Tuan, mak pak pun tinggal, ketua kecil lagi awal lah. Mak pak pun tinggal. Wasahibatihi wa bani. Tak perlu buat langkah apa tuan-tuan. Dubai pun tak payah, Abu Dhabi pun tak payah. Tinggal habis. Padan dengan cara kita. Itu dia panggil tadabbur tuan-tuan. Itu dia panggil tadabbur. Ayat-ayat yang lain sama. Ayat-ayat yang lain sama. Tuan-tuan, ada seorang pembesar. Ayat dia, seorang pembesar dalam negara kita, pembesar. Dia beritahu kepada saya ayat yang paling terkesan untuk dia. Dia kata ayat ni, dia cakap dia berbahasa dia, ayat ni selalu menerewang dalam kepala otak orang mereka. Dan ayat ini amat meresahkan dia. Allah Ta'ala sebut, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu semua akan kembali kepada aku furada. Furada ni tuan, dia makna furada ni nama visa. Nama visa haji tu dia panggil furada. Makna furada tu individu. Kamu akan kembali furada, tak ada siapa-siapa. Seorang-seorang kamu. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana kamu diciptakan pada satu hari ini. Ketika mana kita lahir, hatta kalau kita lahir dalam keadaan berkembang pun,
kembarnya itu mungkin ada perbezaan masa sedetik, 2 detik dan sebagainya. Kamu dilahirkan dalam keadaan seorang hakikatnya, dan kamu akan mati seorang diri. Dia kata ayat ini cukup-cukup mengesahkan saya alaihi. Setiap kali nak buat keputusan besar, dia berasa kata, ingat hang doktor, hang Datuk Seri hari ini, hang ada pangkat besar, tapi hang akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan seorang diri. Tadaburlah tu kata. Itulah bedanya antara tadabbur dengan tafsir secara umum dia. Sambung. Banyak hadis yang diriwayatkan mengenai tadabbur. Begitu juga dengan pendapat-pendapat salaf yang masyhur tentangnya. Ramai salaf yang menghabiskan waktu malam dengan membaca satu ayat sambil mentadabbur maksudnya. Baca satu ayat. Sembahyang malam itu tuan, dia baca satu ayat. Baca satu ayat. Termasuklah ada riwayat saya kita baca daripada baginda Nabi, daripada malam sembahyang sampai subuh satu ayat. Tak baca banyak. Sembahyang panjang tapi satu ayat. Pasal dia tadabbur ayat tersebut. Maksudnya sambil mentadabbur maksudnya dan mengulanginya sehingga subuh. Ramai juga salaf yang pengsan ketika membaca Al-Quran. Ramai di kalangan mereka yang turut meninggal dunia ketika membaca Al-Quranul Karim. Kami meriwayatkan daripada Bahs bin Hakim bahawa Zurarah bin Awfa radhiyallahu anhu, seorang tabi'in, mengimami kaum muslimin dalam salat subuh. Lalu beliau membaca Al-Quran sehingga ayat فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Maka apabila sangkakala ditiupkan, maka itulah hari yang serba sulit. Yaumun asir, hari yang paling susah atas muka bumi ini tuan-tuan. Bukan hari peperiksaan, bukan hari kita terbunuh jawatan. Bukan. Apa hak kita puasa susah tu, itu semua bukan. Fa idza nuqira fid naqur fadzalika yawma'izin yawmun asir. Hari ketika mana kita dibangkitkan daripada kubur. Tuan-tuan, kita ada pilihan. Nak percaya pun boleh, tak percaya pun boleh. Boleh itu dengan makna pilihan kepada kita lah. Tapi seharusnya kita mempercayainya. Kita akan dibangkit semula. Lawan ni proses kita hidup yang pertama, tuan-tuan. Kita mati yang kedua. Kemudian kita akan dihidup untuk kehidupan yang kedua. Kita mati sebelum ni, kita tak ada. Makna kematian tu adamul hayat, tak ada kehidupan. Kemudian kita hidup. Kemudian kita mati. Kemudian kita akan hidup semula. Dan hidup itu adalah abadi. Paling tidak itu tadaburnya. Zurarah bin Awfa bila dia baca ayat ini, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Ulama salafus salih dia faham tak Nabi ajak kita. Dalam Al-Quran dia ada ayat yang dipanggil dengan sab'ut tiwal, 7 surah yang panjang. Al-Baqarah, Al-Imran, macam-macam kan. Kemudian dia ada yang sederhana, kemudian dia ada yang pendek. Sembahyang maghrib, Nabi SAW dia baca surah-surah yang pendek. Subuh, Nabi baca surah yang sederhana mengikut kesesuaiannya. Dan surah-surah yang panjang ini Nabi baca ketika mana Nabi SAW sembahyang sendiri-sendiri. Jadi Zurarah ni seorang tabi'in yang jadi Imam Zurarah, dia baca ayat فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Jatuh waktu tu, mati dengan ayat ini. Hari yang paling susah, bukan hari mati tu, hari bangkit nanti. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Tiba-tiba beliau rebah lantas meninggal dunia. Bahs berkata, aku termasuk di kalangan orang yang mengangkat, memikul jenazahnya. Kita tengok Abang Mudi dalam sujud. Abang Mudi dalam sujud, rahimahullah. Ramadan terlepas satu orang mati ketika berrukuk seperti saja habis ayat suci Al-Quran Al-Karim. Imam Ahmad bin Abu Hawari yang dikenali sebagai Raihanah Asy-Syams. Raihanah Asy-Syams itu maksudnya haruman Syam. Makna dia kerana kewujudan dia lah Syam terkenal dengan ilmu. Seperti mana yang diceritakan oleh Abu Qasim Al-Julani bahawa Al-Quran dibaca di sisinya. Beliau berteriak dan pingsan. Ibnu Abu Dawud berkata, namun Al-Qasim bin Utsman Al-Ju'i menafikan perkara yang berlaku kepada Ibnu Abu Hawari, dan Al-Ju'i merupakan seorang tokoh yang hebat melebihi seluruh ahli hadis di Damsyik, dan dia juga lebih hebat berbanding Ibnu Abu Hawari. Kata beliau lagi, perkara tersebut turut dinafi oleh Abu Al-Jawza,
Qais bin Haftar dan sebagainya itu, dia kata riwayat itu tak betul, ataupun riwayat itu tak menepati kesahihan. Saya berkata, itu Imam Nawawi. Saya terjumpa pada saya berkata. Pasal saya rasa kalau Imam Nawawi ni orang sebelah sini dia tak tulis buku aku berkata. Dalam bahasa Arab dia kata akun tu maksudnya saya berkata lah. Takkan Imam Nawawi kalau dia orang dapur, takkan dia tulis aku berkata. Tak gitu tu. Dia kata saya berkata. Saya berkata, yang sebenarnya ialah hal itu tidak boleh diingkari kecuali ke atas orang yang mengaku bahawa dia berpura-pura melakukannya. Wallahu a'lam. Okay, habis. Cerita orang nak cerita kata ada orang dengan kesan tadabbur dia tu membawa kepada pingsan, teriak, menangis. Satu ungkapan yang diungkap daripada, yang dinukilkan daripada Abu Bakar As-Siddiq dikatakan, dia kata fa'in lam tabki, kalau kamu tak boleh menangis, fatabakau, maka buatlah menangis. Tuan-tuan, kalau kita tengok Haramain, Imam Haramain ataupun Imam tak mana-mana lah, sebahagian daripada mereka tu Jibril Syekh Muhammad Jibril, Imam Masjid Amr bin As Mesir dan sebagainya. Kalau kita tengok mereka baca ketika mana teriak tu, sebahagian daripada teriak itu kita rasa macam fatabakau, macam saja daripada timbulkan suasana tersebut. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Penghulu yang mulia serta memiliki anugerah dan ma'rifat, Ibrahim Al-Khawwas rahimahullah berkata, ubat kepada hati itu ada 5. Dia di atba' tabi'in. Dia kata ubat kepada hati itu ada 5. Yang pertama, yang wali band buat lagu ni. Ada wali band buat lagu. Ibrahim, perkataan daripada Syekh Ibrahim Al-Khawwas, wali band buat lagu. Kita lebih mudah ingat lagi dengan membaca lagu. Apatah lagi kalau berkaraoke mungkin 2 kali. Okey. Ada 5. Berkata Ibrahim Al-Khawwas, ubat kepada hati itu ada 5 perkara. Yang pertama, qira'atul Quran bitadabburin. Qira'atul Quran bitadabburin. Membaca Al-Quranul Karim dalam keadaan tadabbur. Apa makna tadabbur? Kita sebut tadi. Qira'atul Quran bitadabbur. Baca Al-Quranul Karim dengan tadabbur, dengan perhati, dengan teliti, dengan ambil perhatian kepada ayat tersebut. Yang kedua, wa khala'ul batni, dan perut yang kosong, yakni kerana berpuasa. Yang ketiga, wa qiyamul lail, dan mendirikan malam. Yang keempat, wa tadarru'u 'inda as-sahri, berdoa dengan penuh rendah hati di waktu sahur. Waktu sahur ni tuan-tuan, waktu sahur ni ma baina wa baina, di antara waktu dengan waktu. Maksudnya hujung-hujung malam tu. Malam mengikut putaran waktu yang kita kira pakai. Malam tu sampai dekat-dekat subuh tu lah. Atau kita panggil malam. Sebab kita panggil hujung malam. As-sahur, sahur, waktu kita panggil waktu sahur tu. Waktu sahur tu waktu yang paling bagus untuk kita tadarruk. Tadarruk ni doa sungguh-sungguh. Doa dengan kita tumpu, kita tahu kita nak minta apa. Tuan-tuan, kita pernah edar di sini buku doa fajar. Doa fajar tu diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan dinukilkan oleh ramai para ulama. Abu Syarah Al-Maqdisi dalam kitab yang Fiqh Doa juga membawa doa ini. Dan di dalam riwayatnya ada juga ungkapan tersebut ataupun bahagian-bahagian dalam itu yang disebut sebagai tidak warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, secara umumnya doa itu adalah doa yang bagus untuk diamalkan, dan waktu beramalnya adalah pada waktu fajar. Doa fajar, membaca doa ataupun berdoa dengan penuh tadarruk. Wa tadarru'u 'inda as-sahri, bertadarruk ketika pada waktu sahur. Itu akan menjadi ubat kepada hati. Dan yang kelimanya, wa mujalasatu salihin, dan duduk semajlis bersama-sama dengan orang yang saleh. Duduk dalam majlis orang yang saleh, mujalasatu salihin, itu sebahagian daripada ubat hati. Tuan-tuan, mari kita tengok satu-satu. Pasal apa dia sebut macam tu? Yang pertama, tuan-tuan, pasal apa dia kata baca Quran dengan tadarruk di ubat hati? Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam kita. Allah Ta'ala suruh kita baca Al-Quranul Karim surah Al-Anbiya ayat 10. Pasal apa? Allah Ta'ala kata fihi dzikrikum, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrikum. Kami telah turunkan kepada kamu wahai Muhammad, dan untuk dibaca dan ditadabbur oleh orang yang selepas kamu,
kitabat, satu kitab, fihi zikrikum, yang menyebut tentang kamu. Sebab tu bila kita baca tadarruk, kita baca Quran dengan penuh tadarruk, dengan penuh tadabbur tu kan, kita akan dapat tentang kitab. Contoh-contoh, kita baca juzuk Amma, kita baca dalam juzuk Amma, kita baca dalam juzuk Amma, atau kita baca dalam awal-awal juzuk Amma tu, kita akan jumpa cerita dengan orang-orang yang tersebut. Kita buka dalam surah Al-Ma'arij, kita jumpa cerita orang tersebut. Kita jumpa cerita orang yang apabila ditimpa dengan bala, maka dia lupakan Tuhan. Minta maaf, ditimpa dengan, didapati dengan nikmat, dia diberikan kepada dia nikmat, maka dia akan lupa Tuhan. Bila dia ditimpa dengan azab, maka pada waktu itu dia ingat kepada Tuhan. Wa idza massahu syarru jazu'a, dan sebagainya. Tuan-tuan, bila kita pergi tengok tu, duduk seorang-seorang, dia tak boleh muhasabah ramai-ramai. Seorang-seorang tuan-tuan, kita akan lakukan aku subuh ni. Betul tak? Yang mana dia lakukan ni? Balik aku di rumah. Allah Ta'ala kata fihi zikrikum. Pasal itu dia perlu kepada tadabbur. Cerita tentang insan ni tuan-tuan. Cerita tentang insan. Kita baca sebagai contoh. Sambil-sambil duduk buka. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia satu zaman, satu masa, lam yakun syai'an madhkura, tak ada benda yang boleh disebut tentang dia. Nak sebut tentang muka dia, muka tak ada lagi. Nak sebut tentang kaki dia, tak ada kaki lagi. Nak sebut tentang kekuatan dia, tak ada kekuatan lagi. Hatta nama pun tak ada lagi. Walaupun orang siap nama banyak-banyak kan. Tentang nama ni, zaman-zaman muda dia gabung nama apa-apa ni, dia siap semua-semua dah. PP sampai-sampai dapat JPN tu, terlupa. Tak ada penggemar pun. Boh nama Fatimah. Contoh, Allah Ta'ala kata, ada satu masa lam yakun syai'an madhkura. Kita duduk tu, kita sebagai pengarah urusan ke, kita duduk sebagai apa ke, duduk tengok tu. Aku lah ni duduk tempat aku ni, satu ketika aku duduk dalam keadaan lam yakun syai'an madhkura, tak boleh sebut pun. Tuan-tuan, hak tu lah dia akan menjadikan ubat kepada hati. Hang berlaku apa ni? Hang dulu ni lam yakun syai'an madhkura, tak boleh sebut pun. Tuan-tuan, satu. Yang kedua, perut kosong akan mengingatkan, sebagaimana disebut, akan mengingatkan kepada derita orang lain. Qiyamul lail tuan-tuan, antara kita dengan Tuhan. Sebab tu dipanggil dengan munajat. Waktu tu kita disuruh untuk munajat. Waktu tu kita dengan Tuhan. Walladzina yabituna li rabbihim, dan mereka itu berada dalam rumah dengan Tuhan mereka. Yabitun dengan makna bersunyi-sunyian dengan Tuhan dia. Tak perlu cerita dengan siapa, tak perlu buat live FB, tak perlu. Tak perlu cerita dia bila kami sambil-sambil dia kata malam ni alhamdulillah boleh juga dalam 21 rakaat. Terus saya kata Tuhan dengan Tuhan. Tak payah tulis dalam FB alhamdulillah selesai salat tahajud 21 rakaat. Kawan tanya pula, tahajud semua kan? Dia kata sebelah witir. Kacau. Itu semua kacau gua tu. Itu semua kacau berlaku. Qiyamul lail antara kita dengan Tuhan. Sebab tu dalam ciri 12 karakter ibadur rahman, Allah Ta'ala guna kalimah apa? Yabitun, bersunyi-sunyian dengan Tuhan. Mana dengan Tuhan tu lah? Tuhan Maha tahu. Handuk dengan Tuhan. Tak payah bagi itu muka-muka cerita, bagi tahu kat orang, update dalam FB dan sebagainya, tak perlu betul lah. Itu dari Rabbih. Lalu tu tadi dia jadi satu trend. Perlu bagi tahu semua benda apa, tak ada rahsia dalam hidup. Tak baca orang tu kan. Pergi umrah tu, sekarang saya sedang mengerjakan tawaf yang ke-7. Kalau siapa-siapa nak sampai ke doa, macam doa yang mustajab sangat. Aku tawar pula siapa-siapa nak sampai ke doa. Orang pergi dalam keadaan balik-balik tak tahu mana. Dia war kata. Waktu tahajud tu, pergi buat waktu ke-2-3 pagi, pergi buat depan Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Tenang sekali. Lepas tenang sekali rumah dia tutup FB, tutup tu live, dia pergi syariat korban, makan ikan bakar tu dengan nasi. Tu dia ambil mulai hidup lah. Dia kacau tuan. Qiyamul lail antara kita dengan Tuhan. Kita berkenalan dan kita bertaaruf dengan Tuhan ketika mana qiyamul lail. Dan qiyamul lail adalah da'bus salihin. Yang keempatnya adalah doa dengan penuh rendah hati. Tadarruk maksudnya pada waktu sahur. Kerana antara waktu yang penuh tenang dalam hidup kita ni adalah pada waktu sahur.
Nabi kata fa'inna fis sahuri barakah, dan ada yang baca dengan fa'inna fis suhuri barakah. Sama ada baca dengan fathah ataupun baca dengan dhammah, baca dengan bagi atas ataupun baca dengan bagi depan, kedua-duanya membawa makna waktu sahur dan perbuatan memakan sahur itu. Pada waktu itu ada barakah, ada barakah. Yang disebut 1/3 daripada hujung malam, Allah akan bertanya, aina taibu, di mana orang yang nak bertaubat? Aina al-mustaghfir, di mana orang yang nak beristighfar? Aina da'i, di mana orang yang nak di mana orang yang berdoa? Aku akan terima berdoa. Waktu-waktu itu dipanggil dengan waktu yang akan berawat hati. Dan yang kelimanya, duduk bersama dengan majlis ulama as-salihin, bukan ulama. Istilah yang digunakan adalah as-salihin, mujalasatus salihin, duduk bersama dengan as-salihin. Dia siapa? Dia mungkin orang biasa, tapi dia saleh. Dia mungkin ulama, dia saleh. Jadi tak diletakkan kepada kelompok, tapi diletakkan kepada sifat. Mujalasatus salihin, duduk bersama-sama dengan orang yang saleh. Demikian tuan-tuan, hak lain-lain pun disebut tentang orang yang saleh, tak kira siapa. Dia boleh jadi seorang peniaga yang saleh, seorang anak watat yang saleh, seorang penjawat yang saleh dan sebagainya. Duduk bersama dengan orang yang saleh. Saleh itu sifat, saleh itu bukan golongan. Saleh itu sifat. Di kalangan kita tuan-tuan, cikgu boleh jadi saleh, polis boleh jadi saleh, peniaga boleh jadi saleh, ustaz boleh jadi saleh, wakil rakyat boleh jadi saleh walaupun tak nama saleh. Semua siapa saja tuan-tuan boleh jadi saleh. As-salihin, dia bukan kelompok yang tertentu. Jadi mujalasatus salihin, dia ada dua benda yang kadang-kadang kita terkeliru tu kan. Yang pertama tuan, bab mujalasah ni, nak duduk ni, nak bergaul ni, kita disuruh dengan mukhalatah dan mujalasah. Mujalasah duduk, mukhalatah bercampur dengan orang yang saleh. Sebab hasil kesalehan dia tu akan naik sikit kat kita. Duduk tu kan dengan orang yang saleh, bukan dengan kelompok. Bukan kita kata dengan ulama ke dengan apa tu. Kalau ulama yang saleh, dia mudah-mudahan kita dapat keberkatan daripada keilmuannya dan kesalehannya. Bersama ulama saleh. Yang kedua yang tuan-tuan, belah mulut tu. Tahdik tu. Tahdik tu bukan kepada golongan tertentu, kepada orang yang saleh. Orang yang saleh. Ustaz ke apa, isap rokok tu sudah bagilah tahdik kat dia. Baik bagi kan apa nama siapa-siapa daripada teksi mana kan yang kita merasa kata dia orang yang saleh. Dan yang paling penting dia tuan-tuan, ni muak saya sebut, husnuzan dekat diri. Takkan hang tak percaya kat diri hang kata tak percaya kata hang ada sedikit kesalehan. Paling tidak soleh kasi hampak dia. Kan? Paling tidak. Jadi tahnik ni, muka mulut ni antaranya mak saya punya sunnah. Saya 5 orang anak bermula dengan saya sendiri, nombor 2 mak saya. Nombor 3 baru dah jumpa sama-sama. Kalau kata nak ni. Kalau kata tak apa. Tahnik. Takkan hang tak ada husnuzan dengan Tuhan dan surga hang tu juga termasuk orang yang soleh. Tahnik tu disuruh untuk orang yang soleh. Tak perlulah sampai beratus kilometer pergi dalam keadaan perempuan pantang nak bagi siapa-siapa orang yang hebat ke orang guru pun tak perlu. Sekadar kata-kata dia main kat sini, bawa pergi kat dia tak apa, tak perlu tasyuddur rihan. Pasal ramai orang kata ditahdik oleh ulama. Dah, ditahdik oleh orang yang saleh. Ditahdik oleh orang yang saleh. Tahdik tu tak boleh tahdik. Dapat cucu tahdik kita. Takkan sampai kita ni tak baik sangka dengan diri langsung. Tuan, Nabi suruh kita berbaik sangka dengan diri ni mungkin ada. Dia panggil usul tafaul tu. Sangka baik dengan diri kita. Kena ada luar tuan. Hak sangka baik dengan orang pun kena jaga-jaga juga. Saya bubuh dalam FB 2-3 hari lepas bubuh gambar satu ni. Saya kata jangan husnuzan, jangan sangka baik sangat. Satu orang video kan, dia masuk-masuk dia tengok ada satu orang duduk tu. Dia pun pergi fake kawan tu tak jadi makmum. Sama ada takbir kawan dia keluar. Pokoknya kawan tu duduk tengok apa nama FB memandang ke arah kiblat. Jadi dia husnuzan kan, bagi tepat lah tengok gitu. Betul. Jadi husnuzan kepada diri kita ada dia. Paling tidak kita ada lah sedikit lebih pada anak kita ni pasal kita pak ni tengah mana nak kita pun kita dituntut terhadap pak tu, anak dituntut untuk melakukan kebaikan kepada pak. Ini paling tidak harapan tu kita pergi buruh kat dia. Kita tahdik. Orang yang saleh sama dengan mujalasah. Mujalasah bukan mujalasah dengan ada hadis berkaitan dengan mujalasah dengan ulama, tapi hadis disebut oleh Ali Ibrahim, oleh Syekh Ibrahim ni dia kata apa? Dia mujalasatus salihin.
mujalasah dengan orang yang saleh. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin tu kan, dia bawa baik satu-satu bab berkaitan dengan siapa yang berhak untuk menjadi imam. Dan dalam hadis tersebut dia bawa baik hadis yang anzil nasa manazilahum, hormatlah manusia mengikut kedudukan dia masing-masing. Dan Al-Imam An-Nawawi menyebut tentang antara martabat yang tertinggi, manazil yang tertinggi itu adalah manazilus salihin, manazil kedudukan orang-orang yang saleh. Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minal nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Empat-empat itu kan golongan dia hanya satu saja. Golongan hanya satu kan. Kalau Allah Taala sebut dalam Quran, ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim, mereka itu adalah golongan yang Allah Taala nikmatkan kepada mereka akan kebenaran Islam ini. Minan nabiyyin, nabi ini adalah golongan. Hal ini siapa pun tak boleh melainkan yang ditauliahkan oleh Allah sebagai nabi dan ditutup dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu adalah sifat minan nabiyyin was-siddiqin. Siddiqin sifat orang yang jujur. Jujur itu orang yang benar dalam hati dan sebagainya. Jujur itu adalah sifat. Wasyuhada, syuhada itu adalah sifat, bukan golongan. Syuhada itu orang yang diterima sebagai syahid di sisi Allah. Bukan semua orang yang terbunuh dalam medan perang itu dia anggap sebagai syahid, tapi dia adalah sifat kepada orang yang tertentu yang Allah Ta'ala iktiraf. Was-salihin, dan orang yang saleh. Orang yang saleh itu dia bukan golongan, tetapi dia adalah sifat. Dia boleh jadi ulama, dia boleh jadi pemerintah, dia boleh jadi teknokrat, dia boleh jadi ahli korporat, dia boleh jadi orang miskin di hujung kampung, dia boleh jadi semua. Sebab itulah Nabi doa dalam doa fajar itu, antara benda yang Nabi Musa adalah supaya kita kasih kepada orang yang saleh. Kita kasih kepada orang yang saleh. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin ladzi yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon kasihmu, cintamu, dan cinta orang yang mengasihimu, dan cinta kepada amalan yang mendekatkan aku kepada cintamu. Semua cinta-cinta itu tuan-tuan adalah orang yang saleh. Jadi mari sama-sama kita menjadi orang yang saleh, dan roh untuk menjadi orang yang saleh ni banyak. Dia jangan bila ramai orang tersilap sangka tuan, bila nak jadi orang baik ni kena jadi ulama. Dah. Golongan dia boleh jadi baik, dia boleh jadi buruk. Golongan peniaga apa tu dia boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Tapi sifat itu dia boleh pi sifat saleh dan taleh ini dia boleh pi kepada semua jenis manusia dan golongan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita bersama. Saya tutup dengan ayat yang Allah Ta'ala sebut ketika mana menyebut tentang bulan-bulan haram ni. Allah Ta'ala sebut fala tazlamu fihinna syai'an fala tazlamuhunna fihinna anfusakum. Jangan kamu menzalimi diri kamu dalam bulan haram ini. Sebahagian daripada para ulama menyebut bulan haram ini dosanya berganda-ganda. Itulah makna daripada ayat tersebut. Kita duduk dalam bulan haram, bulan Rajab, kemudian kita akan pergi ke Syaban, lepas itu kita pergi Ramadan. Tak lama lah tuan-tuan, 60, 59 hari, 58 hari kita akan pergi kepada Ramadan. Ramadan bulan yang insya-Allah akan menjadi bulan yang sama-sama kita nanti dan tunggu. Mudah-mudahan balighna Ramadan, Allah Ta'ala akan menyampaikan kita ke dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.